Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni dapat kita bersama-sama dalam kuliah maghrib ni. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kuliah maghrib kita di sini kita membincangkan ataupun membahaskan kitab Matan Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Dan pada malam ni kita akan sambung lagi kepada perkara yang seterusnya, iaitu kepada fasal syarat-syarat Fatihah. Ini syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah. Salah satu daripada rukun sembahyang ialah membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita tak baca surah Fatihah dalam sembahyang, maka sembahyang kita tidak sah. Namun begitu, ada beberapa syarat yang perlu kita patuhi untuk menjadikan bacaan surah Fatihah kita itu sah. Maka kata pengarang di sini, qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Syurutul Fatihati 'asharatun. Syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah itu ada 10 kesemuanya. Ada 10 kesemuanya. Yang pertama, at-tartibu. Yang pertama, syarat yang pertama daripada 10 syarat sah membaca Fatihah, untuk sahkan baca Fatihah, yang pertama dia panggil at-tartibu, yakni tertib. Apa makna tertib? Tertib maksudnya ayat-ayat surah Fatihah itu mesti dibaca mengikut susunan. Ayat yang pertama dahulu, barulah dibaca ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga, seterusnya sampai kepada ayat yang ketujuh. Makna kata, kalau sekiranya dibaca ayat tu dengan susunan yang tak betul. Misalnya kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini bacaan macam ni tidak sah. Bacaan macam ni tidak sah. Mesti kita baca semula dengan susunan ayat yang betul. Itu mudahnya. Walaupun ada perbahasan ulama lagi dalam bab itu. Cuma mudahnya kita baca semula dengan susunan ayat yang betul. Walaupun kita baca tadi tersalah susunan tadi dengan tidak sengaja. Maknanya kita duk baca tadi ghalib, kata orang Kelantan ghalib. Ghalib ni hilang tumpuan lah. Bismillahirrahmanirrahim, terus pada Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Maka susunan tu salah. Walaupun dah sampai waladdallin, amin, kita baca sampai amin, kemudian baru kita teringat, kita tak boleh pergi baca Alhamdulillahirabbil alamin saja. Kerana susunan tu dah salah. Kerana ayat pertama pergi ayat ketiga, terus keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ayat kedua tak ada. Maka susunan tu dah silap. Jadi kita kena baca semula Fatihah itu dengan susunan yang betul. Baik, kalau kita sedar tu selepas daripada kita bangkit rakaat ke seterusnya, maka rakaat itu dikira batal. Jadi apabila batal rakaat itu, kita kena tambah satu lagi rakaat yang lain, ganti rakaat itu. Kalau kita sedar sebelum daripada rukuk, ini kita perbetulkan. Kalau kita sedar dah lepas dah daripada rukuk dan sebagainya, maka yang perlu dibuat ialah kita tambah rakaat yang seterusnya. Syarat yang kedua, al-muwalatu wal-muwalat, yakni berturut-turut. Maknanya surah Fatihah ini tak boleh dibaca dalam keadaan tidak berturut-turut. Mesti dibaca dengan keadaan berturut-turut.
Maksudnya tak boleh selang lama antara satu ayat dengan ayat yang lain. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Berhenti itu lama tuan-tuan semua, selang lama. Lebih daripada kadar bernafas. Ala qadri tanafus bernafas. Jadi, kemudian dia pun sambung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maknanya bacaan Fatihah dia, Bismillah dengan Alhamdulillah itu dua-dua batal. Sebab apa? Sebab putus mualat. Jadi dia kena start balik baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tak boleh selang lama. Lama ni maksudnya melebihi daripada kadar nafas. Itu kadar nafas. Lebih daripada kadar itu, maka dikira selang yang lama. Walaupun kita semayang seorang diri di rumah, mungkin kita nak khusyuk, ataupun kita nak tadabbur bacaan ayat-ayat tadi, kita baca perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh fikir makna ayat itu dan sebagainya, menyebabkan jauh selang di antara satu ayat dengan ayat, maka bacaan tadi dah dikira putus mualat, putus berturut-turut. Bila putus berturut-turut, jadilah bacaan tu tadi batal. Bacaan bukan semayang, bacaan tu batal, kena baca balik, kena buat bacaan yang lain. Syarat yang kedua. Namun begitu, sekiranya bacaan tu tadi diselangi oleh perkara-perkara yang disunatkan dalam sembahyang, maka tuan-tuan semua tidak batal bacaan tu. Misal macam ni. Kalau imam dia baca ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, kan? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dibawa orang-orang kafir itu ke dalam neraka Jahannam secara zumara, berkelompok. Bila kita dengar ayat-ayat tentang azab, kita sunat minta berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun baca a'udzubillahi minan nar, aku berlindung daripada api neraka. A'udzubillahi minan nar, aku berlindung daripada api neraka. Ataupun a'udzubillahi min azabi jahannam, aku berlindung daripada azab jahannam. Macam tu tuan-tuan semua. Bila kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita dengar imam baca ayat tentang azab. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Dibawa orang-orang yang bertakwa itu ke dalam syurga secara berkelompok, berkumpulan. Itu cerita tentang nikmat pula. Kita pun sunat minta, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu syurga. Sekiranya kita fahamlah ayat-ayat itu. Kalau tak faham, macam mana nak minta? Kan? Itu. Jadi, di tengah imam baca tu, ayat Quran tadi, di tengah baca, kita pun di tengah baca surah Fatihah. Kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu imam pun baca, Wasiqal ladzi ila jahannama zumara. Bawa ke neraka jahannam. Kita pun berhenti bacaan tadi, kita pun doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku minta berlindung daripada azab api neraka jahannam. Kemudian habis tu, kita pun sambung bacaan kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Yang ni, dia tidak memutuskan mualat, kerana perkara ini, dia sunat dibuat dalam sembahyang. Lagi, hak tak putus mualatnya macam mana? Sujud tilawah. Misalnya, tuan-tuan mari pagi Jumaat sembahyang subuh, mari lambat. Sampai-sampai dekat-dekat dah tu imam nak sujud tilawah. Kita baru nak baca apa benda? Ar-Rahmanir-Rahim. Tu imam pun sujud. Allahu Akbar. Dia turun. Apa kita kena buat? Kita sebagai makmum wajib ikut imam. Kita pun turun. Allahu Akbar, sujud sama-sama dengan tu imam. Lepas tu imam bangkit bangun, Allahu Akbar bangun, kita pun sambung. Lepas Ar-Rahmanir-Rahim,
Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak macam ni tidak mengapa, tak ada masalah, tidak memutuskan mualat. Maksudnya berturut-turut ayat tadi tak putus, boleh sambung. Bukannya bila kita bangun daripada sujud tilawah kena baca Fatihah daripada awal balik, dah. Boleh sambung saja. Bukan kata tadi putus mualat tak boleh. Ya putus mualat dengan perkara-perkara yang tidak disunatkan dibuat dalam sembahyang. Kalau perkara yang disunatkan dibuat dalam sembahyang, sebagai misal contoh saya sebut tu tadi, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau benda hak tak disunatkan dalam sembahyang, itu terputus mualat. Misalnya hak tak disunat dalam sembahyang, kita baca apa? Kita baca alhamdulillah lepas bersin. Putus mualat. Kita baru nak baca Ar-Rahmanir Rahim macam alhamdulillah. Kita biasa sebut alhamdulillah. Maka tuan-tuan semua putus mualat. Kita kena start balik ayat yang sebelumnya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sebab dia dah putus di antara Ar-Rahman dengan Maliki Yaumiddin. Jadi kena ulang balik ayat yang sebelum. Baik, itu selesai. Ini kena tahu tuan-tuan semua. Yang ada buat silap. Kalau tak betul ini, tak sah baca Al-Fatihah. Bila tak sah baca Al-Fatihah, dianggap seperti tak baca Al-Fatihah. Bila dianggap seperti tak baca Al-Fatihah, bermakna sembahyang kita tak sah. Kerana baca Al-Fatihah itu salah satu daripada rukun sembahyang. Syarat yang ketiga, mura'atu hurufiha. Hendaklah memelihara dan menjaga huruf-huruf Fatihah. Huruf Fatihah ni ada 156 huruf. Semuanya kena bagi keluar di mulut dengan makhraj yang betul, dengan sebutan yang betul. Kalau silap makhraj, maka bacaan Fatihahnya itu tidak sah. Kena betulkan balik bacaan Fatihah. Apa jadi kalau kita memang baca Fatihah tak betul? Orang yang baca Fatihah huruf tak betul dipanggil ummi. Dalam istilah fiqh dipanggil ummi. Ummi. Orang yang baca Fatihah betul dalam istilah fiqh dipanggil qari. Dalam bab ni lah, bukan qari hak menang malam tadi dah. Itu hak lain. Itu qari majlis tilawah kebangsaan. Ini qari dalam bab semayang. Baca Fatihah betul dipanggil qari. Baca Fatihah tak betul dipanggil ummi, buta huruf. Buta huruf dalam bab semayang. Mana-mana orang yang baca Fatihahnya tak betul walaupun satu huruf, maka kena tengok. Dia ni dah belajar Fatihah ke betul? Ke belum? Dia belajar tak Fatihah dia? Dia belajar. Okey, dia belajar. Dia belajar tahap mana? Tahap sampai Tok Guru dah tak boleh nak ajar dia dan dia pun dah tak boleh nak belajar dah. Tok Guru kata tak boleh dah aku ni nak ajar kau ni. Memang tak boleh dah. Lidah kerah. Kerah macam tiang masjid. Jadi Tok Guru kata memang surrender. Tok Guru pun angkat tangan dah. Dia pun angkat tangan, Tok Guru pun angkat tangan. Maka pada waktu itu Fatihah dia sah walaupun tak betul. Sah untuk diri dia saja, tapi dia tak boleh jadi imam. Semayang diri dia sah. Tapi kalau dia tak betul baca Fatihah dan dia tak pernah belajar. Dia tak pernah belajar tuan-tuan semua. Tak pernah pergi betulkan Fatihah di mana-mana guru atau ustaz. Dan ustaz pun belum angkat bendera lagi. Belum angkat bendera putih lagi. Belum surrender lagi. Maka semayangnya tak sah. Cuba tengok tuan-tuan semua. Ini masalah besar. Ramai orang baca Fatihah tak betul, tetapi dia tak pernah pergi betulkan Fatihah dengan ustaz. Kalau dia pergi betulkan, ustaz kata boleh datang besok. Boleh lagi ni, boleh lagi. Tak boleh sebut huruf sikit je. Tapi kalau panggil ayam 5 hari boleh kok. Boleh. Sebab biasanya orang tak betul huruf ni kena latih panggil ayam. Macam tu. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Tak boleh tuan-tuan semua. Ar-Rahman tu huruf ghain. Dia Ar-Rahmanir Rahim.
Jadi kalau benda ni tak betul, kena tengok dulu dia pernah belajar ke tak. Tak pernah, mana dia cuai dalam belajar, sembahyang dia tak sah walaupun dia dah sembahyang 20 tahun. Sebab apa? Sebab ini yang Nabi sebut, la salata, tidak sah sembahyang liman lam yaqra, siapa yang tak membaca bi Fatihatil Kitab, dengan surah Al-Fatihah. Surah Fatihah tu Allah Ta'ala bawa turun macam ni, bunyinya macam ni. Jibril ajar kepada Nabi Muhammad, bunyinya macam ni. Kalau bunyi lagu lain tak dipanggil surah Fatihah. Itu macam mana? Jadi kalau bunyi lagu lain tak panggil surah Fatihah. Bila tak panggil surah Fatihah, maka dikira tak baca. Melainkan dah uzur, tak boleh dah. Itu dimaafkan untuk diri dia. Tapi jadi imam tak boleh. Saya tu siapa-siapa yang dengar mana-mana imam yang baca huruf Fatihahnya tak betul, kita tak boleh ikut dia. Contoh kita dengar tu imam Ar-Rahmanir Rahim, tak boleh ikut. Kalau tuan-tuan ikut, sembahyang tuan-tuan tak sah. Pendapat muktamad mazhab Syafi'i, walaupun imam di rumah. Imam di rumah, tahu imam di rumah? Imam PKP. Imam dengan anak dan isteri, tetap tak boleh ikut. Itu pendapat yang muktamad. Jadi suami dia tak betul, Allah tak boleh berjemaah. Kerana suami dia hanya sah untuk sembahyang untuk diri dia saja. 2-3 hari lepas saya mengajar di tahfiz saya. Ada satu budak ni dia pelak huruf ra. Dia punya risau. Saya nak balik tu dia pegang tu, Ustaz. Budak lagi, budak tahfiz umur belasan. Ada tak pendapat ulama kata boleh baca, boleh jadi imam kalau baca tak betul? Baca tak betul, pelak huruf ra. Pelak huruf ra. Saya tahu dia lah tu. Sebab dia dah kata-kata dah pelak huruf ra. Kalau orang nak tanya, kalau orang nak tanya orang lain, dia akan kata pelak huruf ra. Ni pelat huruf ra, kata dia. Awak pelak ke? Pelak dia. Tak boleh. Pendapat muktamad mazhab Syafi'i tidak sah. Mana-mana imam, tak semesti imam masjid. Asal jadi imam je, imam rumah, imam. Itu. Nak buat macam ni, itu hukum yang telah ditetapkan oleh ulama kita. Jadi dia tak boleh bawa orang, kerana dirinya pun tak betul dan dirinya pun dimaafkan. Dirinya dibagi excuse saja. Jadi hanya dia boleh bawa diri dia, untuk diri dia saja sah. Untuk orang lain tak sah. Jadi kena jaga betul-betul hurufnya mesti keluar daripada makhrajnya. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf di sini. Kalau kaf, ihdinas siratal mustaqim. Kaf di luar, qaf dalam. Ada beza tuan-tuan semua. Iyyaka na'in buat di dalam. Kalau iyyaka na tu hamzah di luar. Na lain. Hamzah dengan ain lain. Semua itu kena belajar tuan-tuan semua. Sebagaimana kita belajar ilmu keduniaan, kita belajar teknologi komputer, telefon, buat itu, tukar itu, setting ni boleh. Fatihah pun kita kena belajar, lebih lagi kerana ini ibadat kita. Bukan banyak mana pun. Surah Fatihah itu 7 ayat aja, 156 huruf saja. Itu saja. Kalau belajar satu huruf satu hari pun setengah tahun dah habis. Itu kalau lambat sangatlah. Satu huruf satu hari. Tapi kalau laju tak adalah sampai satu huruf satu hari. Syarat yang ketiga, kena jaga macam tu. Jadi kalau tak cukup, syarat tadi tak sah. Yang keempat, qala al-musannif rahimahullah taala wa mura'atu tasydidatiha, kena jaga tasydid surah Al-Fatihah. Dalam surah Fatihah ada tasydid 14 semua. Dia ada 14 tasydid kesemuanya. Maka kalau tinggal salah satu daripada tasydid, tak sah bacaan tu tadi, kena ulang balik bacaannya. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada tasydid. Sekiranya dia baca tak ada tasydid, maka bacaannya tidak sah. Misalnya orang ni dia datang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini banyak baca macam tu, ramai jugalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Dia kena ada tasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada 14 tasydid. Mesti kena jaga betul-betul tasydid. Mesti berbunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tasydid itu dia mewakili dua huruf. Ra tu ada dua. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua ra. Betul dia tasydid tu. Tasydid tu makna menunjukkan ada dua huruf ra di situ. Tapi dimudahkan jadi tinggal satu. Tulis lambang tasydid ke atas. Tapi sebenarnya dia ada dua. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita buang tasydid, makna kita buang satu huruf. Tak cukup satu huruf. Maka bacaan tu tadi tidak sah. Ada 14 semua. Tuan-tuan balik kira bagi cukup 14. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau baca tak ada tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bacaannya tidak sah. Dan bacaannya berubah makna. Sebab iyyaka na'budu tanpa tasydid maksudnya cahaya matahari. Daw'us syamsi. Jadi kalau dia baca iyyaka na'budu, cahaya matahari kami sembah, wa iyyaka nasta'in, cahaya matahari lah yang tempat kami minta tolong. Maka lari maknanya. Jadi ulama kata dalam kitab fiqh, barang siapa baca tanpa tasydid, dengan keadaan dia tahu makna. Dia dah tahu makna dia malam ni. Dan dia sengaja baca. Dia sengaja baca. Bukan dia tersilap atau apa semua. Memang dia dah tahu makna dan dia baca dengan sengaja macam tu. Maka hukum dia boleh jadi murtad wal-iyadzabillah. Sebab dia sudah mengikrarkan sembah kepada matahari dan minta tolong dengan cahaya matahari. Wal-iyadzabillah. Yang kelima, syarat yang kelima, wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qiraah. Janganlah dia berhenti diam, janganlah dia diam dengan diam yang lama. Pertama, jangan dia diam dengan diam yang lama. Bismillahirrahmanirrahim. Diam tu lama. Wala qasiratan yaqsidu biha qata'al qiraah. Ataupun diam tu sekejap saja, pendek, tetapi masa dia diam tu niatnya dalam hati dia nak memotong bacaan tu, memberhentikan bacaan. Maka kedua-dua situasi ini batal bacaan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, dia pun berhenti panjang. Panjang tu tadi melebihi daripada kadar bernafas. Bila lebih daripada kadar bernafas, dikira panjang. Ataupun dia berhenti pendek je. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Dia berhenti sekejap saja, tapi masa dia berhenti itu dalam hati dia niat untuk memberhentikan bacaan, memotong bacaan. Maka kedua-dua situasi itu membatalkan bacaan Fatihah. Dia kena baca semula surah Fatihah. Dia kena baca semula surah Al-Fatihah. Yang keenam, syarat yang keenam daripada syarat-syarat bacaan surah Fatihah, wa qira'atu kulli ayatiha wa minha al-basmalatu, dan membaca kesemua ayat-ayat Al-Fatihah, dan salah satu daripada ayat Al-Fatihah itu ialah basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu daripada ayat surah Al-Fatihah ialah Bismillahirrahmanirrahim dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi dalam mazhab 4 ni, mazhab yang berpendapat bahawasanya Bismillahirrahmanirrahim salah satu daripada surah Fatihah ialah mazhab Syafi'i. Mazhab lain tidak. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, dia akan mula dengan Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Bismillahirrahmanirrahim dalam mazhab selain daripada mazhab Syafi'i bukan ayat daripada surah Al-Fatihah.
Kita orang yang mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim salah satu daripada ayat surah Al-Fatihah. Jadi macam mana masalah ni? Kebiasaannya imam-imam mazhab yang selain daripada mazhab Syafi'i, kalau dia jadi imam kepada orang yang mazhab Syafi'i, dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim juga walaupun secara perlahan. Dan kadang-kadang mereka baca kuat sekalipun. Kalau tuan-tuan biasa ikut Imam Sudais, Imam besar Masjidil Haram, dia pernah datang ke Malaysia satu ketika dahulu. Dan dia pernah jadi imam di Masjid Negara. Tuan-tuan tengok, dia jadi imam di Masjid Negara dan dia tahu di belakang ini adalah orang yang bermazhab Syafi'i. Walaupun dia bukan mazhab Syafi'i. Apa dia buat? Tuan-tuan boleh tengok rakaman dia jadi imam di Masjid Negara di YouTube. Apa dia buat tuan-tuan semua? Dia baca Bismillahirrahmanirrahim juga. Kerana meraihkan khilaf dan meraihkan mazhab orang yang berada di Malaysia. Nah, ini orang yang faham. Bukannya kita pergi tempat orang nak cari gaduh. Kan? Orang yang mazhab lain mari ke Malaysia, dia bawa cara nak cari gaduh. Apa dia baca bismillah ni? Tak ada dia kata. Ini orang nak cari gaduh tuan-tuan semua. Kalau ulama bukan sifat macam tu. Imam Syafi'i sendiri tuan-tuan semua, dia pandangan dia kunut sunat dalam sembahyang subuh. Tetapi satu ketika dia diajak sembahyang ketika dia ziarah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dah meninggal waktu itu. Dia tak ada dah. Imam Abu Hanifah meninggal pada tahun Imam Syafi'i dilahirkan. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah, wafat tahun 204 Hijrah. 150 Hijrah, tahun yang sama Imam Abu Hanifah meninggal. Patah tumbuh silih berganti. Bahkan ada ulama yang berpendapat Imam Syafi'i lahir pada hari yang sama Imam Abu Hanifah meninggal. Hari ini Imam Abu Hanifah meninggal di Baghdad, Imam Syafi'i lahir di Palestin, di Gaza pada hari yang sama. Wallahu alam. Tapi ada juga ulama yang berpendapat macam tu. Dia pergi ziarah, yang adanya anak murid Abu Hanifah saja. Jadi anak murid Imam Abu Hanifah ni Imam Syafi'i ni ulama. Jadi masuk waktu subuh, mereka pun suruhlah Imam Syafi'i jadi imam. Imam Syafi'i pun jadi imam. Allahu Akbar. Bila sampai rakaat yang kedua, selepas daripada i'tidal, Imam Syafi'i tak baca kunut. Walaupun mazhab dia sunat baca kunut. Kita ni lah ikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tak baca kunut. Habis sembahyang, orang tanya Imam Syafi'i, Syafi'i, bukan mazhab kau sunat baca kunut ke sembahyang subuh? Kata Imam Syafi'i, aku meraihkan sahib hadzal qabri, aku meraihkan tuang kubur tu. Dia tunjuk kepada Imam Abu Hanifah dalam kubur. Kerana Abu Hanifah pendapat dia tak ada kunut subuh. Jadi tak ada masalah. Ini ulama. Pergi ke tempat mana pun dia boleh raikan. Bukan pergi ke tempat yang mana pun nak bergaduh ya kerja ni. Itu masalah. Kita pergi ke Mekah, dah dia tak baca kunut, tak apa. Tak ada kita pergi marah Imam Mekah. Oi, apa kunut tak baca? Aku Syafi'i oi. Dah dia tak ada mazhab, dia tak ada kunut, tak apa. Dia mari ke sini, kita baca kunut, pun tak ada masalah. No problem. Ini ulama. Jadi suka bergaduh tu tak tahulah macam mana. Kan? Jadi jangan. Jadi kita di sini ada bacaan Al-Fatihah tu, salah satu daripada ayatnya ialah Bismillahirrahmanirrahim dan wajib baca. Dan Bismillahirrahmanirrahim salah satu daripada ayat di semua permulaan surah mengikut pendapat ulama. Jadi kita sunat baca, dituntut baca pada awal surah, melainkan pada surah Bara'atun, yakni surah Taubah. Surah Taubah baca di awalnya adalah haram mengikut pendapat Ibn Hajar, dan baca di tengah, maksudnya kita baca tengah surah Taubah itu, kita baca nak ambil start kat tengah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu makruh. Baca di awal surah Taubah itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, haram.
Itu pendapat Ibnu Hajar. Jadi mula surah Taubah tak sunat baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak sunat baca, bahkan haram baca. Selain daripada itu sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Dia ada di awal surah itu sunat baca semua. Tapi untuk surah Bara'atum minallahi wa rasul, Bara'ah itu awal surah Taubah. Tak sunat baca Bismillahirrahmanirrahim. Bara'atum minallahi wa tak. Terus baca Bara'atum minallah, tak ada bismillah. Kalau baca juga mengikut pendapat Ibnu Hajar, dia haram. Dia haram. Syarat yang ketujuh. Syarat yang ketujuh daripada syarat membaca surah Fatihah, adamul lahni, jangan lahan, yakni salah baris. Salah baris dalam bacaan surah Al-Fatihah tak boleh salah baris, ataupun salah huruf pun tak boleh. Kita tukar baris yang membatalkan ataupun mencacatkan makna pun tak boleh. Misalnya siratal ladzina an'amta alaihim, ta baris atas, kita pergi tukar tu atau ti, ini salah kerana dia mengubah makna, jadi bacaan tu batal. Ataupun tukar huruf, itu ihdinas siratal mustaqim dengan mim, kita pergi tukar nun, ihdinas siratal mustaqim, nun, maka bacaan tadi batal dan kena baca semula. Syarat yang ke-8, wa antakuna halal qiyami fil fardi, kena baca dalam keadaan berdiri pada sembahyang fardu. Ini banyak berlaku yang jenis nak cepat tuan-tuan semua. Misalnya macam ni, kita tak habis lagi baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, separuh hujung sebahagian daripada bacaan Fatihah itu dibaca bukan dalam keadaan berdiri. Waladdallin, nun tu ya dengan nun, lin hujung tu duduk dalam rukuk dah, lin. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Macam tu tak boleh. Tak cepat. Lagi main bola ke, nak pergi tengok bola ke, nak pergi ke mana ke, nak laju. Jadi akhirnya hujung Fatihah tadi masuk dalam rukuk. Yang ni tak boleh, tak sah. Jadi mesti dibaca dalam keadaan semuanya berdiri pada sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunat tak apa. Sembahyang fardu kan berdiri itu wajib. Mana daripada awal Fatihah bismillah sampai ke lin waladdallin mesti dalam keadaan berdiri. Syarat yang ke-8, yang ke-9, wa an yusmi'a nafsahu al-qiraah. Hendaklah diperdengarkan bacaan tadi di telinganya. Jadi semua rukun qauli wajib baca dan dengar di telinga kita. Ini syarat dia. Tak boleh baca dalam keadaan terlalu perlahan, baca kumat kamit mulut saja tak keluar suara, semua itu tak boleh. Mesti baca dan keluar suara, dan suara itu boleh didengari di telinga sendiri. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sembahyang orang yang tidak membaca surah Fatihah. Ulama kata kalimah qara'a, qara'a tu hendaklah dikeluar di mulut. Kalau tak keluar di mulut, tak dipanggil qara'a. Itu sama ada dia panggil najwa, berbisik, ataupun hadisun nafsi. Kalau duk diam saja, kan, tak ada keluar, cuma bercakap dalam hati saja, baca surah Fatihah tu dalam hati, itu dia panggil hadisun nafsi, cakap di dalam hati. Okey. Dan syarat yang terakhir sekali iaitu wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabi, tidak ada diselangi oleh zikir ataupun bacaan-bacaan yang asing. Jadi macam contoh tadi, kalau dia bersin, dia baca alhamdulillah, itu dia panggil zikir ajnabi.
Zikir ajnabi, mana zikir yang tidak ada kaitan dengan sembahyang. Bersin macam alhamdulillah. Alhamdulillah tak ada kaitan dengan sembahyang. Melainkan kalau dia itu baca itu dalam keadaan terlupa. Jadi kalau terlupa itu tuan-tuan semua, tidaklah membatalkan sembahyang. Hanya kalau sengaja tadi, tidaklah membatalkan bacaan Fatihah. Yang batal bacaan Fatihah tadi iaitu dibaca dalam keadaan sengaja. Baca itu sengaja. Kalau tak sengaja tak apalah. Itu kesemuanya 10 syarat-syarat bacaan surah Al-Fatihah. Jadi kalau cacat salah satu daripada syarat ini, maka Fatihah kita tidak sah. Kemudian tuan-tuan semua, pada fasal yang seterusnya ini mungkin bagi yang ada kitab saya tak akan bacalah. Ini dia akan cerita tashdidatul Fatihati 14. Tasydid surah Fatihah ni ada 14 yang saya sebut tadi. Maka dia hitung satu-satu. Ada dalam Bismillah, ada dalam Ar-Rahman, ada dalam Ar-Rahim, ada dalam Alhamdulillah, sampai habis 14 tu. Itu tuan-tuan semua boleh kira balik sendiri. Balik tengok dalam surah Fatihah ada 14 kesemuanya. Kalau tak cukup salah satu daripada 14 ini, maka tidak sah bacaan seperti yang mana kita sebut pada sebelum ini. Kemudian kita akan sambung pada kuliah yang akan datang pada bulan depan. Tempat yang disunatkan untuk angkat tangan. Ini angkat tangan macam ni ada 4 tempat di dalam sembahyang. Itu insya-Allah kita akan sambung pada kuliah akan datang. Untuk malam ni setakat ini saja dahulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا ما ينفعنا ربنا فقهنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.